Ya para sekalian, alhamdulillah selamat kita kembali dalam pengajian kita, yaitu manasik haji dan umrah. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan daripada bagaimana mereka mengerjakan solat. Kita sudah mengatakan bahawa orang yang musafir pun wajib solat, walaupun dia musafir dalam kesusahan, kesulitan. Cuma dia diberikan keringanan, seperti mana yang kita telah pelajari dalam muka surat yang ke-50, yaitu tentang solat orang musafir dalam perjalanan. Kita telah mengatakan bahawa orang musafir dalam perjalanan dia boleh sembahyang jamak dan yang kasar. Dan kita telah mengatakan bahawa orang yang nak sembahyang kasar itu ialah sembahyang yang 4 rakaat dijadikan dia 2 rakaat. Itulah namanya sembahyang kasar. Jadi kalau sekiranya sembahyang zuhur, sembahyang asar dan juga sembahyang isya, ini 3 sembahyang ini 4 rakaat, maka kita boleh jadikan dia 2 rakaat. Iaitulah namanya kasar. Jadi zuhur boleh buat 2 rakaat, dan kemudian asar boleh buat 2 rakaat, dan kemudian isya-nya pun boleh buat 2 rakaat. Tapi macam mana kita nak niat itu? Kita cuma niat aku salat fardu zuhur ataupun asar ataupun isya kasar kerana Allah. Itulah yang telah kita sebutkan pelajaran kita lepas. Kalau dia nak sebut 2 rakaat pun boleh, tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Tapi perkataan kasar itu wajib sebut, sebab itu adalah tanda dia buat 2 rakaat. Jadi begitulah dia kalau sembahyang maghrib dia kekal 3 rakaat, dan kalau sembahyang subuh dia kekal 2 rakaat, ada kasar. Dan kita juga telah sebutkan pelajaran lepas bab sembahyang jamak. Sembahyang jamak itu makna kita menghimpunkan 2 waktu solat dalam 1 waktu. Seumpamanya kita solat fardu zuhur dan asar dalam waktu zuhur, kita solat fardu maghrib dan isya dalam waktu isya umpamanya. Jadi itu namanya solat jamak. Tapi jamak itu ada 2. Ada jamak takdim, jamak mendahulukan. Jamak mendahulukan maknanya seperti kita sembahyang asar dalam waktu zuhur, belum asar lagi, tapi kita dahulukan dia. Dan kita sembahyang isya dalam waktu maghrib, belum masuk isya lagi, tapi kita dahulukan dia. Itu nama jamak takdim. Kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas sebagai contoh, kalau kita sekarang ni nak belayar pergi ke Mekah, kita biasa naik penerbangan Saudi Airlines. Saudi Airlines terbang pukul 5 petang, dan kemudian kita dipanggil masuk dalam pesawat mungkin pukul 4 asar 4.40. Macam mana nak sembahyang asar ni? Jadi kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi kita sembahyang zuhur pukul 2 hari, lepas zuhur kita sembahyang asar pula. Itulah dia cara dia. Itu kalau sekiranya jamak takdim. Tapi dengan syarat kita niat jamak. Dalam waktu sembahyang zuhur tu aku sembahyang fardu zuhur kasar 2 rakaat, jamak takdim dengan asar. Itu dia. Dan lepas waktu lepas sembahyang zuhur terus sembahyang asar, jangan sembahyang sunat lagi. Dan bila sembahyang asarnya tak payah niat jamak, aku sembahyang fardu asar kasar 2 rakaat kerana Allah. Itu saja. Alhamdulillah mudah. Kalau sekiranya kita dalam kapal terbang, kita sudah melalui waktu maghrib, kemudian kita pun tengok matahari dah terbenam. Dah masa maghrib ni, nak mana sembahyang maghrib macam mana? Nanti kita sampai Jeddah 9.30 malam, dah waktu isya. Jadi kita niat aku nak salat maghrib jamak takhir dengan isya. Itu saja. Bukan kita sembahyang pun, kita cuma niat saja. Dalam waktu kita duduk-duduk kita minum air tu, dah masuk maghrib, aku nak salat fardu maghrib jamak takhir dan isya. Jadi apabila sampai kita di Jeddah, selesai immigration semua dah selesai custom, kita pun ambil wudhu, kita pun sembahyang maghrib 3 rakaat, dan kita sembahyang isya 2 rakaat kasar. Selesai. Itulah namanya jamak takhir, jamak mengemudiankan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, maka selepas kita dah bicarakan tentang cara solat jamak kasar daripada pelajaran lepas,
Maka hari ini kita masuk pula dalam membicarakan beberapa masalah-masalah jamak dan kasar. Masalah-masalah jamak dan kasar ini ada di muka surat yang ke-53. Muka surat 53. Masalah jamak dan kasar. Apa dia masalah dia? Yang pertama, semua solat kecuali subuh boleh dilakukan secara jamak dan kasar. Ya, jadi sembahyang zuhur dengan partner dia asar, sembahyang maghrib dengan partnernya isya, semua boleh jamak, dua-duanya boleh jamak. Zuhur jamak asar, asar jamak zuhur, maghrib jamak maghrib isya, isya jamak maghrib. Subuh dia bujang lampu sampai kiamat. Dia tak ada partner, dia tak boleh jamak. Ada juga orang subuh dengan duha. Oi, itu bukan jamak, itu qada. Nampak tuan-tuan. Jadi subuh dia sendirian berhad. Yang keduanya sah, salah satunya kasar, satu lagi tidak. Jadi mesti katakanlah kita sembahyang zuhur dekat masjid yang orang-orang sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur orang 4 rakaat, kita pun ikut 4 rakaat. Lepas habis Assalamualaikum, kita pun sembahyang asar. Pasal kita musafir, kita nak buat sembahyang asar 2 rakaat. Tadi kita buat 4 rakaat, ini kita buat 2 rakaat. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada halangan. Itulah dia punya hukum dia. Dan sah salah satu yang berjemaah dan satu lagi tidak. Ini macam contoh tadilah juga, ya. Jadi kita sembahyang zuhur itu dengan imam masjid. Kita dalam perjalanan nak pergi ke Mekah atau ke Madinah, sampai di tepi jalan tu ada imam dah sembahyang, siap sembahyang dah jemaah. Kita pun masuk Allah, kita berjemaah. Lepas imam bersalam, kita pun buat sendiri kita punya asar, kita pula 2 rakaat. Boleh, satunya sembahyang berjemaah, satunya sembahyang sendirian. Kalau imam solat tamam, tamam tu apa? Tamam tu maknanya sempurna 4 rakaat. Maka wajib si musafir itu salat tamam, ikut imam. Mengikut imam, walaupun dia mengikuti imam pada tahiyat akhir. Ini perkara yang penting diketahui tuan-tuan. Kita dah faham, orang musafir boleh sembahyang asar 2 rakaat. Kita sembahyang zuhur, kita nak buat 2 rakaat. Tapi kita pun masuk masjid di tengah-tengah jalan antara Mekah Madinah tu, kita pun masuk masjid, kita pun nak sembahyang zuhur. Ada imam dah sembahyang dah dengan makmumnya, semua tengah sembahyang, tengah tahiyat akhir pula, kita pun terus Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur ikut imam. Nah, bila kita ikut imam, imam ini orang kampung, orang mukim. Dia buat berapa rakaat? Dia buat 4 lah, apa saja. Memang orang kampung, dia bukan musafir. Habis kita musafir, kita boleh buat 2 rakaat tak? No, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bila kita ikut imam, imam tu dia buat 4 rakaat, wajib kita pun buat 4 rakaat walaupun kita dapat imam pada tahiyat akhir. Kenapa macam tu pula? Inilah satu soalan yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang ulama dari kalangan sahabat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu su'ila ma balul musafir yusalli rak'atain idza farada wa arba'an idza tamma bi muqim. Bahawa ia ditanya mengapa seorang musafir boleh sembahyang 2 rakaat kalau sembahyang sendirian, tetapi dia kena buat 4 rakaat kalau dia bermakmum kepada orang mukim. Orang mukim itu orang kampung itulah. Maknanya orang kampung itu dia buat 4 rakaat. Jawabnya Ibnu Abbas, itu adalah sunnah. Sunnah itu maknanya itulah cara ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, walaupun kita musafir, kita boleh buat 2 rakaat, tapi bila kita ikut imam orang kampung dia memang bukan musafir, dia buat 4 rakaat. Ustaz, saya cuma dapat dia tahiyat akhir saja. Lepas tu kita nak buat sambung 2 rakaat, kita boleh? Tak boleh. Mesti komplit 4 rakaat. Once dah ikut imam tu orang kampung buat 4 rakaat, kita pun wajib buat 4 rakaat. Kalau kita sembahyang sendirian. Kalau kita sembahyang sendiri ya sudah rugi. Kenapa rugi? Sembahyang sendiri dapat 1 pahala. Sembahyang
dapat 27 kali ganda. Nampak kelebihannya. Kita nak smile jangan cakap 27 kali. Nak smile repeat 2 kali pun dah malas. Ini nak smile 27 kali nak repeat tak sanggup lah. Tapi dengan smile yang berjemaah kita dapat 27 kali ganda. Sebab tu Nabi katakan salatul jamaah khairu min salatil fardhi arba'ina salatan. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang sendirian 27 kali ganda. Nampak? Itu kalau imam makmum. Kalau makmum 10 orang kali 10 lagi 270 kali ganda. Kalau masjid itu penuh 1000 orang kali 1000. Wow, besar pahala jemaah. Macam tu lah dia tuan-tuan. Sebab tu kita dianjurkan solat berjamaah. Ya, walaupun kita di rumah sekalipun, kalau kita di rumah kita bersama dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Begitulah kelebihan solat jemaah. Kalau seorang musafir berniat kasar berimamkan seorang mukim, maka sah solatnya dan batal niat kasarnya, maka disempurnakanlah 4 rakaat. Jadi sekarang ni kita sembahyang, kita ikut imam. Kita niat aku sembahyang fardu zuhur kasar. Kasar tu 2 rakaat. Imam pun buatlah dia sembahyang. Pada rakaat yang kedua, imam pun naik termasuk rakaat ketiga. Imam ni buat 4 rakaat. Oh, dia orang kampung sini ya. Aduh, macam mana ustaz, saya dah niat kasar? Jawapannya, sembahyang yang sah, teruskan ikut imamnya. Tapi niat kasarnya gugur. Makna niat kasar tu tak pakai, tapi sembahyangnya sah dan teruskan. Itu hukum dia tuan-tuan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Kalau seorang musafir berimamkan seorang musafir yang lain, tidak diketahuinya apakah imam itu berniat kasar atau tamam 4 rakaat, maka makmum musafir ini bolehlah berniat kasar. Jika ternyata imam salat tamam, iaitu salat 4 rakaat sempurna, maka gugurlah niat kasarnya dan tidak batal salatnya. Ini sama macam tadi jugalah dia. Kita sama-sama satu grup 40 orang, satu bas daripada Mekah nak pergi Madinah atau sebaliknya nak Madinah pergi Mekah. Kita berhenti di pertengahan jalan, ada masjid, kita pun nak sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang jamak dan kasar. Bila dah kamat, masing-masing tolak, kau jadi imam, kau jadi imam, kau jadi imam lah. Semua tak nak jadi imam. Jadi satu hamba Allah pergilah dapat jadi imam lah dia. Okey, dia jadi imam. Siapa dia? Member itulah juga jemaah sama-sama ni. Jadi kita dah tahulah ini kita semua musafir. Jadi kita sembahyang lah 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jadi kita punya aku sembahyang fardu zuhur, asar, jamak dengan asar, ikut imam. Jadi kita ikut imam. Masa rakaat kedua, tahiyat akhir, rupanya imam dia tak tahiyat akhir, dia tahiyat awal. Dia masuk pula naik rakaat ketiga. Allahu Akbar. Imam ni buat 4 rakaat, ni member ni kenapa dia buat 4 rakaat? Kan semua musafir. Rupanya member ni tak datang belajar hari ni. Alamak, pasal dia itulah dia tak tahu. Nampak tuan-tuan? Waktu kita ni bila belajar bab haji ni atau bab umrah, bukan hanya kita cara buat haji umrah, semua perjalanan tu, sembahyang jamak kasar, semua ni perlu. Nampak tuan-tuan? Jadi rupanya dia tak tahu dia musafir, dia boleh kasar. Dia pun tak tahu apa benda kasar. Jadi dengan itu, aduh ustaz, saya ni dah ikut dia, dah niat dah ikut dia, kemudian saya dah niat kasar. Tak apalah, awak niat kasar tu gugur, maka awak sembahyang sah, teruskan ikut dia. Pasal dia dah 4, kita kena ikut dia 4. Itu hukum dia tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, beberapa masalah. Masalah yang nombor 7, dalam masalah nombor 6 itu, jika imam telah selesai salat tanpa makmum ketahui imam itu kasar atau tamam, seperti jika imam pada tahiyat akhir, maka pada pendapat yang kuat hendaklah ditamamkan salatnya. Jadi kita salat, kita pun ikut imam, kita ikut imam tahiyat akhir. Kita tak tahu imam ni dia orang musafir buat 2 rakaat, atau mungkin dia orang kampung dia buat 4 rakaat. Kita pun terpinga-pinga. Ni dia kata tahiyat akhir ni, aku ikut imam ni, aku sembahyang zuhur 4 rakaat ke 2 rakaat ni imam ni. Kita tak tahu. Tapi kalau tak tahu macam mana,
kita wajib buat 4 rakaat. Kenapa Ustaz? Sebab kalau imam tu buat 2 rakaat, kita buat 4 sah. Tapi kalau imam buat 4 rakaat, kita buat 2 tak sah. Nampak tuan-tuan? Sebab kita wajib ikut imam. Nampak? Jadi begitulah dia. Jadi kalau kita tak tahu imam tu musafir ke tidak ke, dia buat 2 rakaat ke 4 rakaat, kita buat 4 rakaat. Jadi dengan tu hilang was-was kita. Kalau sudah dilakukan salat jamak takdim, kemudian sampai tempat tujuan dan belum masuk waktu salat yang kedua, maka tidak wajib dia mengulangi salatnya lagi. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bermusafir daripada Kuala Lumpur nak balik Singapura di KLIA Airport Kuala Lumpur, masuk waktu zuhur, kita buat sembahyang zuhur 2 rakaat, jamak dengan asar 2 rakaat. Boleh ke tak? Boleh Ustaz, kita musafir. Jadi dengan itu sah sembahyang jamak kita. Sampai Singapura pukul 4 petang. Kita sampai rumah pukul 4.30. Pukul 4.40 azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak pun kata, oi, sembahyang asar. Dah sembahyang, mak. Bila kau sembahyang? Baru azan. Tadi kat Kuala Lumpur dah sembahyang. Boleh ke Ustaz? Ini sembahyang kat Kuala Lumpur belum masuk waktu, sekarang dah baru masuk waktu, dia kata dia tak payah sembahyang. Jawapannya, betul, tak payah sembahyang lagi. Sebab bila kita sembahyang jamak takdim dengan cukup syarat. Syaratnya apa? Syarat kita musafir. Jadi kita dah sembahyang dah zuhur dan asar di Kuala Lumpur pukul 2.30 tadi. Jadi apabila kita sampai Singapura, walaupun belum masuk asar, sekarang masuk asar, kita tak payah ulangi lagi, tak payah. Sebab kita sudah sempurnakan solat asar kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Dan dibolehkan seseorang itu melakukan solat jamak dan asar setelah dia keluar dari kawasan perkampungannya untuk pelayaran yang jauh, seperti penduduk Tampines yang hendak belayar sudah boleh mengerjakan salat jamak dan kasar apabila berada di lapangan terbang Changi atau stesen kereta api. Jadi ini kalau sekiranya kita nak sembahyang jamak kasar. Bila kita boleh sembahyang jamak kasar? Setelah kita keluar dari kampung kita. Ustaz, zaman sekarang mana ada kampung? Bukan kampung tu rumah atap, kampung tu mana perumahan yang kamu duduk. Kawasan kamu duduk mana? Oh, saya duduk di Yishun. Ini kira kampung lah. Yishun ni kampung kau lah tu. Jadi kita keluar daripada Yishun, dah sampai Ang Mo Kio, dah sampai Eunos. Kita dah boleh jamak dan kasar. Dengan niat kita nak belayar jauh. Nak pergi mana? Nak pergi Mekah, nak pergi Kuala Lumpur. Itu dengan niat nak belayar jauh. Jadi macam itulah kalau orang di Tampines, ya, dia pun keluar pada kawasan kampung Tampines dia. Sampai Changi Airport, dia boleh sembahyang jamak, dia boleh sembahyang kasar. Sebab dia sudah keluar pada kampung dia. Kalau masih dalam kampung, kita orang Yishun, masih dalam kampung kita, masih di perumahan kita di sini, di Yishun, atau di masjid, kita datang masjid Darul Ma'mur di Yishun, kita nak sembahyang jamak kasar. Kau ni orang kampung kau. Kau belum musafir lagi, kau belum keluar kampung, tak boleh sembahyang jamak kasar. Tak boleh. Kita kena keluar dulu daripada kawasan perkampungan kita. Jadi apabila kita yang belayar ni, kita sampailah di Changi Airport, kita pun sembahyanglah jamak dan kasar. Kita punya orang-orang saudara mara yang hantar pun tengok, aku pun nak sembahyang jamak kasar lah. Oi, aku ni dah tentu nak belayar jauh, sebab tu aku boleh jamak kasar. Yang korang ni hantar je ke airport, bukan musafir. Tak boleh sembahyang jamak kasar. Jangan jealous pula lah. Nampak dia jealous tengok kita jamak kasar, dia pun nak buat, tak boleh. Dia hanya datang hantar saja ke airport. Itu hukum dia tuan-tuan. Ini diambil daripada sepotong hadis Nabi SAW, di mana Anas radhiyallahu meriwayatkan, aku bersalat zuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat, dan di Zulhulaifah bersama Nabi SAW salat asar 2 rakaat. Jadi di sini hukumnya kita boleh sembahyang jamak kasar setelah keluar kampung ialah dengan hadis ini Nabi sembahyang zuhur
di dalam Masjid Nabawi, dalam kota Madinah. Zuhur 4 rakaat sebab Nabi belum musafir. Kemudian Nabi keluar, lepas zuhur Nabi keluar. Nabi mana? Nabi Mekah. Jalan Mekah tu jauh lah. Tapi singgah di Bir Ali. Zaman dulu namanya Zulhulaifah. Zaman sekarang orang panggil Bir Ali. Tempat apa tu? Tempat jatuh niat umrah. Jadi siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puannya yang mungkin dah biasa pergi haji kan. Kita kalau nak pergi ke Mekah, kita berhenti di Bir Ali, jatuh niat umrah. Jadi Bir Ali itu di mana? Luar daripada Madinah. Tapi luar tu tak jauh, 10 km saja. Luar pada Madinah 10 km. Jadi Nabi SAW bila sampai Bir Ali, waktu asar, Nabi sembahyang asar 2 rakaat. Sebab Nabi sudah anggap diri dia musafir. Jadi sudah boleh sembahyang asar. Jadi macam itulah. Walaupun Bir Ali itu 10 km dari Madinah, tapi diharuskan kerana tujuannya ialah nak belayar jauh. Macam tu dengan kita dari Singapura ni, dari rumah Yishun atau Clementi, kita pergi ke Changi Airport, kita dah boleh sembahyang jamak dan kasar di Changi Airport kerana kita sudah berniat nak keluar pergi belayar jauh. Itu hukum itu tuan. Walaupun Changi Airport tu masih dalam Singapura, walaupun kita katakan Bir Ali itu masih dalam kawasan negeri yang Nabi SAW menjaga atau menjadi ketua negara. Nabi jadi ketua negara tuan-tuan, Madinah dan seluruh semenanjung negeri Arab. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, mazhab kami Syafi'i, bahawa apabila sudah terpisah dari perumahan padat, mana tempat tinggalnya, tempat kampungnya, maka bolehlah dia kasar, demikian juga bolehlah dia jamak. Dan tidak boleh dia kasar sebelum berpisah dari perumahan kampungnya, walaupun dia sudah berpisah dari rumahnya. Jadi kalau sekiranya dia masih lagi dalam kampung dia, Yishun, dia keluar rumah dia blok berapa, sekian blok, dia datang singgah kat masjid, dah keluar rumah ustaz. Tapi masjid ni, Masjid Makmur ni masih dalam kampung Yishun, awak tak boleh sembahyang jamak kasar. Awak belum keluar kampung, awak belum nama musafir lagi, tak boleh dia sembahyang jamak kasar. Itu hukum dia tuan-tuan dia. Dan dibolehkan sembahyang menjamakkan salat Jumaat dengan salat asar seperti hari keberangkatan yang terjatuh pada hari Jumaat. Kerana salat Jumaat ialah pengganti salat Zuhur, maka hukum salat Zuhur diambil oleh salat Jumaat. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Ada perkara penerbangan kita hari Jumaat. Hari Jumaat nak kena sembahyang Jumaat. Macam mana? Kita sembahyang Jumaat. Tapi kita lepas sembahyang Jumaat, kita boleh jamak dengan asar. Jumaat memang buat 2 rakaat lah. Aku sembahyang fardu Jumaat, ikut imam, jamak takdim dengan asar. Itu kita niat. Lepas imam Assalamualaikum, kita pun bangun, kita pun buat sembahyang asar 2 rakaat. Kita sembahyang jamak dan kasar. Jumaat memang tak kasar lah, Jumaat memang 2 rakaat. Asarnya kita buat kasar 2 rakaat. Tetapi ini dengan syarat. Syarat apa? Syarat kita buat salat Jumaat di luar kampung kita. Tadi kita dah sebut, selagi kita dalam kampung kita tak boleh sembahyang jamak kasar sebab kita belum musafir. Yang namanya musafir bila dia sudah keluar pada perkampungan dia, sudah keluar daripada dia punya kawasan estate tempat dia duduk. Jadi kalau dia orang penduduk Yishun, dia nak sembahyang Jumaat, aku nak pergi airport ni, nak sembahyang Jumaat lagi macam mana? Sembahyang Jumaat tempat lain. Umpamanya pergi sembahyang Jumaat kat Masjid Amongkio, atau Masjid Yunus Darul Aman, atau Masjid Pasiris Istighfar. Itu semua dah kira keluar kampung kita lah. Sampai sana, sembahyang Jumaat, ikut imam, jamak dengan asar. Lepas tu sembahyang asar pula. Dah selesai lah. Sebab Jumaat dia pengganti Zuhur. Sebab tu lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Jumaat, kita tak sembahyang Zuhur lagi. Jadi apa hukum Zuhur? Maka Jumaat pun ambil. Jadi hukum Zuhur kita boleh jamak dengan asar, maka Jumaat pun boleh jamak dengan asar. Itu hukum dia tuan-tuan.
Jadi itu kita kena sembahyang Jumaat di luar kampung kita. Tak boleh kita sembahyang Jumaat dalam kampung kita. Kalau sembahyang Jumaat dalam kampung kita boleh, tapi tak boleh jamak dengan asar. Kalau kita nak jamak lah ya. Kalau tak nak jamak tak apalah. Dan yang seterusnya boleh jamak dan kasar sepanjang perjalanan dan di perhentian persinggahan jika tidak lebih 3 hari 3 malam di tempat persinggahan. Ini tidak dikira hari masuk dan tidak dikira hari keluar. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh sembahyang jamak kasar sepanjang perjalanan. Kita dari Singapura pergi Kuala Lumpur, pergi Pulau Pinang, pergi Kelantan, boleh, semua boleh kita sembahyang jamak kasar sebab kita musafir. Tapi bila kita stop satu tempat, boleh tak Ustaz, saya stop kat Kuala Lumpur ni, saya nak sembahyang jamak kasar. Berapa hari kau stop? 3 hari saja. Jadi kalau sekiranya kita duduk, kita stop di satu tempat tu tidak lebih daripada 3 hari 3 malam, tak kira hari masuk, tak kira hari keluar, maka boleh sepanjang 3 hari 3 malam tu yang duduk di Kuala Lumpur, sembahyang jamak dan kasar, boleh. Itu hukum dia. Macam mana tu tak kira hari masuk, tak kira hari keluar? Tak faham lah. Umpama ini hari ni Ahad, hari Ahad kita bertolak pergi Kuala Lumpur. Kita sampai Kuala Lumpur hari petang Ahad. Hari ini hari Ahad, hari masuk, tak kira. Ini hari Ahad tak kira. Bila kita start kira, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari, kena. Hari Khamis kita keluar pula pergi ke Pulau Pinang pula. Kita keluar pada Kuala Lumpur. Jadi kita duduk Kuala Lumpur exactly 3 hari 3 malam. Tak kira hari masuk hari Ahad, tak kira hari keluar hari Khamis. Oleh kerana kau duduk tak lebih 3 hari 3 malam, boleh sembahyang jamak kasar. Tapi kalau dia duduk 4 hari 4 malam, dia duduk hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat pada keluar pergi Penang, tak boleh sembahyang jamak kasar sebab awak sudah duduk 4 hari dah. Itu dia hukum dia. Jadi itu dia punya hukum. Kalau kita bersinggah dalam perjalanan kita singgah, kita dibenarkan jamak kasar selagi tak melebihi 3 hari 3 malam. Tapi kita nak tahulah, kita nak duduk 3 hari ke 4 hari ke, kita nak tahu. Sebab kita ni sebelum kita pergi ke sesuatu tempat, kita sudah beli tiket dia, dah buat planning dah. Bila nak ke Kuala Lumpur, bila nak keluar dari Kuala Lumpur nak pergi Penang, bila kita nak balik ke Singapura. Kita punya school holiday ni, anak-anak ni 1 minggu. Jadi kita plan lah siap-siap, beli tiket siap-siap. Jadi kita tengok, kalaulah kita dah ada niat nak berhenti satu tempat tu lebih pada 3 hari 3 malam, masuklah kita di dalam masalah yang ke-12. Apa dia? Kalau berhenti sesuatu tempat dengan niat untuk tinggal lebih dari 3 hari 3 malam, tidak termasuk hari masuk dan tak kira hari keluar, maka tidak boleh salat jamak dan kasar dari saat tiba di perhentian tersebut. From day one dia dah tak boleh sembahyang jamak kasar. Bukan makna tunggu 3 hari lepas tu tak boleh. Tak ada. From day one saja, sampai saja dah tak boleh. Umpamanya kita hari ini dari Singapura, kita keluar pergi Kuala Lumpur. Hari apa ni? Hari Ahad, Sunday. So kita sampai Kuala Lumpur, kita dah beli tiket dah. Daripada Kuala Lumpur nanti nak balik Singapura hari Jumaat. Kalau sekiranya kita sampai hari ini Sunday Kuala Lumpur, kita Senin, Selasa, Rabu 3 hari, Khamis 4 hari, Jumaat baru kita balik Singapura. Jadi awak punya nawai itu sudah niat dah nak duduk Kuala Lumpur lebih daripada 3 hari. Mana berapa hari? 4 hari. Tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Maka bila sampai saja Kuala Lumpur, from day one sampai Kuala Lumpur, you dah tak boleh sembahyang jamak kasar.
Ustaz, ini belum 3 hari lagi, tapi nanti hari keempat lah baru saya tak sembahyang jamaah Ustaz. No, niat awak tu memang nak duduk sini dan nak duduk 4 hari dah. Jadi niat itu menghukumkan kita punya hukum solat. Tak boleh kita sembahyang jamaah kasar. Nampak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan nak pergi ke mana-mana sudah tentu planning kan. Plan kan kalau dia plan 3 hari. Dia plan 3 hari. Tapi lepas 3 hari, tiket yang dia nak beli untuk nak bawa dia pergi balik Singapura tu tak dapat pula. Cadang-cadang nak balik Singapura hari Khamis. Walaupun 3 hari je. Hari Khamis pun nak balik Singapura. Tapi nak beli tiket tak dapat. Habis sold out. Nanti yang besok kita beli lagi ya. Besok pun sold out lagi. Nanti besok lagi. Baru dapat hari Ahad pula. Setiap hari tertunda. Jadi kalau dah tertunda dengan kita sangka besok boleh berlayar balik, sepanjang masa yang kita sangka boleh balik tu dibolehkan jamaah kasar. Sebab kita pun tak tahu bila kita nak balik. Tapi sampai bila? Tak melebihi 18 hari. Tak melebihi 18 hari. Itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi itu ditentukannya kalau kita belum beli tiket balik lagi dan kita pun tak dapat tiket balik last minute, tak dapat tiket balik, semua dah sold out dah. Maka di situ kita bolehlah menjamak dan mengkasarkan salat kita. Baiklah, kalau kita pergi ke Kuala Lumpur dengan niat nak duduk 5 hari, tetapi dalam 5 hari kita duduk di Kuala Lumpur tu, kita bukan duduk diam, kita berjalan tempat lain pula. Daripada Kuala Lumpur kita duduk rumah makcik kita 2 malam. Lepas tu pergi rumah uncle kita pula di Shah Alam, duduk 2 malam. Lepas tu pergi rumah kakak kita pula di Damansara 1 malam. Ini berayam tak apalah, benda kesiaran kan. Adik-beradik, makcik-makcik dia kan. Jadi dia di Kuala Lumpur, bukan dia duduk Kuala Lumpur, dia berjalan pula pergi Shah Alam. Shah Alam Kuala Lumpur pun dah jauh juga. Lepas tu pergi Damansara pula. Selama dia dalam perjalanan itu, kalau dia berjalan, dia tak melebihi daripada 3 hari 3 malam di satu spot, satu tempat, boleh sembahyang jamaah kasar sepanjang 5 hari dia di Kuala Lumpur. Tapi 5 hari Kuala Lumpur bukan Kuala Lumpur saja, dia berpindah-pindah pergi ke Shah Alam, pergi ke Damansara dan sebagainya. Itu dia masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di kota Mekah dalam mengerjakan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Mekah 4 Zulhijjah. 4 hari Zulhijjah tak kira tu hari masuk. 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah 3 malam, 8 Zulhijjah Nabi pergi Mina, 9 Zulhijjah Nabi pergi Arafah, 10 Zulhijjah Nabi balik ke Mina, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah 3 malam, 13 Zulhijjah Nabi keluar daripada Mina, duduk Mekah 1 malam, lepas balik ke Madinah. Sepanjang perjalanan Nabi semuanya itu Nabi sembahyang kasar dan jamaah. Ada kalimah, ada tidak, tapi kasar dan kasar. Kenapa? Sebab Nabi masih anggap diri dia musafir. Nampak tuan-tuan? Jadi Mekah Mina tu bukanlah jauh sangat, lebih kurang dalam 5 km. Mina sampai ke Arafah tu lebih kurang dalam 2 km. Jadi walaupun dia tu tak jauh sangat, tapi Nabi berpindah-pindah dan Nabi anggap dia masih musafir dan Nabi sembahyang kasar. Sebab itu dari sini kalau kita pergi ke satu tempat, walaupun kita duduk 4 hari ke 5 hari, tapi kita berpindah-pindah di satu tempat tak pernah lebih daripada 3 hari, maka kita boleh sembahyang jamaah dan kasar. Memang perkara ini agak kita kata bingung sikit lah. Bingung tu bukan bingung mana, sebab kita pun bukan selalu macam tu. Tapi kalau kita faham, memang itu satu kemudahan. Tapi bukanlah maknanya kita nak memudah-mudahkan, tapi itulah maknanya kemurahan Allah Ta'ala, memberikan keringanan kepada hamba-Nya. Ya, itulah dia tentang masalah kita pergi musafir dan berapa hari kita boleh jamaah dan kasar dalam perjalanan kita. Dan kalau dalam ketika darurat boleh melakukan salat jamaah tapi tidak kasar, walaupun tidak memenuhi syarat musafir, asal tidak dijadikan kebiasaan,
Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' dinukil dari Imam Ibn Sirin. Ini ketika darurat. Kita dah sebut tadi sembahyang jamak, sembahyang kasar untuk orang musafir. Tapi Ustaz, kalau kita ni darurat, kita boleh tak sembahyang jamak? Kalau dalam darurat yang tak membolehkan kita sembahyang pada waktunya, terpaksa kita nak kena jamakkan solat kita, maka diharuskan kita jamak, tapi tak boleh kasar. Sebab kasar ni hanya musafir saja. Kalau tak musafir, tak boleh kasar. Tapi kalau sekira dalam keadaan darurat, terpaksa kita nak sembahyang jamak, boleh kita jamak, tapi tak boleh kita kasar. Macam mana terpaksa tu? Sekarang anak-anak kita yang berbaris National Day, dia kena masuk dalam dia punya camp dia untuk siap-siap pukul 3 petang. Dah sembahyang zuhur. Kemudian dia akan mula pergi ke padang untuk berbaris pukul 4 petang. Pukul 5 mula upacara. Ini waktu asar. Bila nak sembahyang asar? Mana boleh kita tengah-tengah berbaris kita keluar padang? Tak boleh. Kemudian berbaris tu sampai maghrib. Maghrib tu habis selesai kita punya upacara National Day tu, Isya dah pukul 9. Mana dah sembahyang maghrib? Ini kan masalah kan. Ini darurat ini. Takkan tak sembahyang. Jadi itulah di antara sebabnya kata ulama-ulama kita, kalau darurat boleh kita jamak, walaupun kita tak musafir. Kita bukan musafir, tapi tak boleh kasar. Kasar tu hanya orang musafir. Jadi anak-anak kita yang kena berbaris tu sembahyang zuhur jamak dengan asar. Jadi asar sembahyang waktu zuhur, jamak takdim. Jadi dah sembahyang asar. Tapi maghrib Ustaz macam mana? Maghrib, bila masuk waktu maghrib, dia niat aku nak sembahyang maghrib jamak takhir yang Isya. Sampai balik rumah dia, dah habis semua dia punya pembarisan, dia sembahyang maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Jadi semua kena buat 4 rakaat lah zuhur asar. Dia tak boleh buat kasar, dia bukan musafir. Itu nama darurat. Macam tu juga kalau sekiranya kita dalam perjalanan kita, di mana kita dalam perjalanan kita nak balik rumah, kita daripada kerja, biasalah kita sampai rumah kita maghrib. Jadi kita dah boleh sembahyang maghrib lah ke rumah. Tapi dalam masa satu hari itu ada berlaku aksiden di highway. Aksiden ni pula jalan raya jam, tak boleh berjalan. Kemudian kita tengok jam, tinggal maghrib ni, aku nak sembahyang maghrib macam mana? Kemudian ni dekat Isya ni kereta belum berjalan-jalan lagi ni. Sampai rumah pukul 10 malam. Ada macam mana Ustaz ni? Saya dah nak maghrib ni nak macam kena khabar kan ni? Ini darurat. Bukan kita plan macam tu, tapi takdir Allah macam tu. Maka dia dalam waktu dalam kenderaan dia tu, dia belum tengok maghrib, tak sempat maghrib ni dah masuk Isya dah ni. Ya Allah, aku niat salat maghrib aku ni jamak takhir Isya. Tapi benda ni bukan tiap-tiap hari. Ini cuma kadang-kadang, jarang. Kalau tiap-tiap hari sembahyang maghrib waktu Isya, itu namanya qada. Ustaz, saya darurat. Awak kalau tahu awak punya jalan raya macam tu, sembahyang maghrib dulu sebelum awak keluar daripada pejabat. Habis sampai rumah lama tak apa. Tapi maghrib jangan sampai kita qada. Nampak? Kita dah tahu kita ni jalan raya mesti jam. Kemudian kita sembahyang maghrib, lepas maghrib baru kita keluar daripada office, baru kita sampai rumah pukul 10 pun tak apalah, asalkan aku maghrib dalam waktunya. Itu caranya lah. Kita kena plan lah. Tapi yang kita sebut tadi darurat. Kalau tak di plan, tak disangka, atau ada keperluan yang tak sengaja, itulah diharuskan kita salat jamak. Tapi tak boleh kasar. Ya, itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Termasuk dengan masalah ini timbul kalau sekiranya kita nak berangkat, kita belum musafir, kita nak pergi ke airport, pukul 2 kena ada ke airport. Flight kita pukul 5, 3 jam sebelum departure kita kena ada ke airport. Kemudian kita nak sembahyang jamak. Ustaz, saya nak sembahyang jamak, boleh tak kat rumah?
Pak, kalau saya pergi ke airport ni, saya nak ambil wuduk lagi, saya susah, saya masalah lah, ada penyakit. Orang perempuan pula masalah lah, nak ke toilet lagi, alamak, macam-macam. Jadi problem pula. Jadi kalau sekiranya dia nak sembahyang jamak dalam rumah, kita dah sebut tadi, nak sembahyang jamak, nak kasar ni, kalau sudah keluar kampung, ini dalam rumah lagi. Tapi atas dasar darurat, dia sembahyang jamak, tapi cukup 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tak boleh kasar sebab dia belum musafir. Itu cara untuk mengatasi masalah kita. Ini pun bukanlah tiap-tiap hari dia buat macam tu. Dia buat cuma setahun sekali lah kalau ada rezeki, tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Kalau tak ada 2-3 tahun baru pergi umrah. Itu je. Bukan tiap-tiap bulan dia buat macam tu. Itu taruhlah sekali-sekala. Macam tu juga. Kita balik daripada Jeddah. Kita sampai ke Singapore, time Singapore pukul 3 ada waktu zuhur. Jadi kita nak sembahyang zuhur nanti ke airport. Jadi yang bagusnya sampai airport, kita masuk toilet, ambil wuduk, siap-siap, kemudian kita sembahyang zuhur. Nak jamak asar pun boleh. Sebab selagi kita belum masuk kampung kita, selagi itu kita namanya musafir. Walaupun dah sampai Changi Airport. Tetapi kita punya kotor pula, najis. Tadi dalam kapal terbang aku masuk toilet dia, alamak, dan tersilap lah, dah terkena kotor dah baju aku ni, semua dalam semua dah kotor. Macam mana? Nak ambil beg, nak kena tunggu beg, pusing, dah habis masanya. Jadi ni sekarang, Ustaz boleh tak saya jamak takhir? Ini jamak takhir ni kenapa? Kerana saya nak cari pakaian saya kotor ni, saya nak tukar pakaian. Tak sembahyang pakai najis tak sah. Jadi oleh kerana ini darurat, maka dia niatlah jamak takhir. Jadi lepas dia pun bawa beg dia keluar, sampai ke rumah dia dah pukul 5 petang. Dah asar dah, zuhur belum lagi. Dia pun sembahyang zuhur 4 rakaat dan sembahyang asar 4 rakaat. Tak boleh buat dua, sebab dia sudah sampai rumah dah bukan musafir lagi. Jadi buat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Itu nama jamak takhir kerana darurat. Dia bukan musafir lagi. Ini semua keadaan-keadaan yang perlu kita tahu. Sebab kita musafir, kita nak pergi haji, nak pergi umrah, jadi kita tahu bila kita boleh sembahyang jamak dan bila kita boleh sembahyang asar dan bila kita tak boleh. Jadi buku kita ni tuan-tuan jadi reference, jadi rujukan apabila kita ada keperluannya. Alhamdulillah, selesai kita daripada bab sembahyang orang musafir. Jadi sekarang kita ni sudah pun pilih package. Dah pilih package DM umpamanya, dah pilih package yang lain-lain. Kita pun dah siap, sampailah hari yang kita tunggukan. Kita pun nak berlayar. Sebelum 1-2 hari nak berlayar tu, kita kena buat persiapan. Apakah persiapan kita? Persiapan bab yang kelima, ihram dan adab-adabnya di muka surat yang ke-59. Jadi adab ihram dan adabnya. Jadi bila kita sebut ihram itu apa dia? Ihram itu dalam bahasa Arab artinya mengharamkan. Itu segi bahasa. Dan ihram dari segi pelajaran manasik haji umrah ni ialah maknanya menjatuhkan niat haji ataupun menjatuhkan niat umrah. Jadi kalau orang tanya, kau dah ihram? Dah aku dah pakai ihram dah. Itu bukan ihram, itu pakaian ihram. Ihram tu apa? Dah jatuh niat haji atau dah jatuh niat umrah, itu nama ihram. Jadi ihram tu ialah dengan jatuh niat. Tapi kenapa Ustaz nama dia ihram ya? Ihram tu maknanya mengharamkan. Kenapa pula namanya macam tu? Kerana apabila kita sudah jatuh niat, aku niat haji ataupun aku niat umrah, haram tak boleh pakai minyak wangi, haram tak boleh potong kuku, haram tak boleh potong rambut, haram tak boleh sama suami isteri. Kenapa haram ni? Sebab ini sudah masuk pantang larang ihram. Sebab itu namanya ihram yang mengharamkan. Sebelum jatuh niat boleh potong kuku, boleh potong rambut, boleh pakai minyak wangi. Tetapi bila sudah jatuh niat, haram. Itu kita akan sebutkanlah dia punya pantang larang dalam ihram nanti. Jadi itulah namanya ihram.
Macam juga kita sembahyang, takbir kita yang pertama sekali apa namanya? Takbiratul ihram. Takbir yang mengharapkan. Kenapa pula takbir yang mengharapkan? Sebab bila kita sudah takbir Allah, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat karena Allah, sudah jadi haram, tak boleh bercakap. Kalau kita bukan bercakap-cakap macam kita bercakap sekarang, bahkan kalau kita berdiam pun tak boleh. Kenapa Ustaz? Berdiam tak boleh. Sebab berdiam tu sudah keluar suara lebih daripada 2 huruf. Ha, ya, mim. Nampak? Jadi apabila sudah keluar suara lebih daripada 2 huruf, walaupun tak faham, maka batal sembahyang kerana dia sudah kira orang yang bercakap dalam sembahyang. Itu dalam mazhab Syafi'i, ada hadis-hadisnya. Jadi kita dalam sembahyang tuan-tuan, kita kalau sekira sakit tekak, jangan jangan Ustaz sakit lah, sakit macam pelan-pelan je lah. Ustaz saya jadi imam, macam mana pula saya nak baca pelan ni? Tak apa, kuat tu sunat, bukannya wajib. Baca kuat tu sunat. Jadi kita tak buat sunat, taklah batas sembahyang, baca perlahan. Tapi bila kat belakang subhanallah, subhanallah, dia akan tu bilang goblok, dia tak tahu. Kalau bila dah tegur subhanallah sekali, imam terus diam juga, fahamlah imam sakit tekak tu, dia tak boleh nak keluar suara, tak apa, ikut aja. Macam tu, tak payahlah dia press imam subhanallah, subhanallah, macam imam tak dengar pula. Katanya dia cakap betul lah tu. Itu cara dia. Sebab tu orang yang ada belakang imam ni mesti tahu hukum. Jangan asal boleh saja nak kelebihan fadilat, tapi dia pun tak tahu hukum, tak boleh. Dia kena tahu hukum. Kalau imam batal, imam tak ada suara, macam mana kita nak bertindak di bilang kat belakang ni. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam tu lah kita dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut anggota yang besar. Jadi kalau kita dalam sembahyang, kalau sekarang kita bergerak, tangan kaki tak bergerak, tak apa. Tapi bila Allahu Akbar, takbiratul ihram, tangan kita berkibar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Goyangkan belakang 2 kali, goyang depan 2 kali. Batal sembahyang kita. Macam mana ni? Tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi ini satu anggota, ini satu anggota. Ini bergoyang ke belakang pun, ini bergoyang ke depan lagi 2. Jadi 4. Macam tu juga kalau orang depan tu besar kata batal, dia keluar, kita pun nak penuhkan saf depan. Kita tak boleh buat jalan macam sepuh. Kau nak sembahyang? Lah tak, saf depan kosong. Kena 2 kali langkah stop, 2 kali langkah stop. Pasal apa? 3 kali gerak berturut-turut anggota besar, batal sembahyang. Sudah jadi haram. Macam itu sebab namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharapkan, tak boleh makan, tak boleh minum dalam sembahyang. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit kiasan kita kepada buat sembahyang. Jadi kalau sekiranya kita nak jatuh niat, nak buat ihram lah, nak jatuh niat haji, nak niat umrah, apakah adab-adab sebelum berihram? Ada adab-adab dia. Pertama, pembersihan diri. Agama Islam ni agama yang bersih, tuan-tuan ya. Alhamdulillah. An-nazafah minal iman, kata Nabi. Penyucian, pembersihan daripada iman. Alhamdulillah. Jadi kita nak sembahyang, kita kena mengambil wudu. Orang yang hadas besar kena mandi. Semua tu pembersihan. Dan orang yang nak buat umrah, buat haji, dia kena bersihkan diri dia. Bersihkan diri daripada macam mana tu? Ada berempat perkara. Pertama, memotong kuku. Potong kuku dia. Dan kalau sekiranya kuku ni kita nak potong, tuan-tuan dan puan-puan, kita pilihlah hari yang paling baik sekali. Hari yang baik, hari apa tu? Pertama, hari Jumaat. Kalau tak dapat hari Jumaat, hari Khamis atau hari Senin. Kenapa 3 hari ni? Ada kelebihan dia. Siapa yang selalu potong kuku hari Senin, Allah jadikan dia ulama yang fadil, yang mulia. Alhamdulillah, waktu kita belajar dulu kat Pondok kan, waktu guru kita bersama macam kita pun rajin-rajin lah potong kuku hari Senin. Alhamdulillah, dapatlah berkat-berkat, syukur pada Allah. Dan kalau siapa selalu potong hari Khamis, Allah jadikan dia ulama tasawuf. Kita pun potonglah sikit-sikit hari Khamis tu. Jadi hari Senin pun ada, hari Khamis pun ada. Dan kalau siapa selalu potong kuku hari Jumaat, Allah jadikan dia wali Allah. Bagus tu, jadi wali Allah. Tak dapat jadi wali Allah, wali nikah pun jadi ya. Sekurang-kurangnya. Itulah dia. Itu kelebihan 3 hari.
Kita kena ingat tu. Hari Senin, hari Khamis, hari Jumaat. Boleh ingat? Kita potong salah satu per 3 hari. Dan kalau boleh setiap minggu sekali. Kalau tak dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih. Kenapa? Sebab tu ada amaran Nabi. Kalau lebih daripada 40 hari, syaitan duduk bawah kuku kita. Ini sekarang zaman virus, zaman penyakit. Ini bila kuku panjang, kita punya maaf kata na'udzubillah, kuman-kuman kotor duduk bawah kuku, baru kita makan. Tak boleh, tak bagus. Sebab tu sini kita kena basuh tangan kita. Sebelum makan, basuh tangan dengan sabun. Lamakan sikit basuh tu supaya buang semua germ-germ dia, bakteria-bakteria dia. Itu kita kena jaga kebersihan kita. Islam sudah ajar kita potong kuku. Yang tak potong kuku tu siapa? Yang tak potong kuku tu yang tak tahu pakai yang tak tahu nak pakai pisau, sudu garpu, tak tahu nak pakai. Kenapa tak tahu pakai? Tak pandai. Siapa dia tu? Harimau dan singa. Harimau singa. Mana dia pandai pakai pisau? Dia pakai kuku dia. Dia nak makan. Dia potong lagi tu dengan kuku dia. Dia potong lagi dengan kuku dia. Itu harimau singa. Kalau kita manusia, Allah dah bagi akal. Ada pisau, ada sudu, ada garpu, pakailah. Potonglah daging tu. Ini kalau laki-laki suami-suami yang ada isteri kuku panjang, baik-baik jaga-jaga cik abang, sila hari bulan kena cakap limau tau. Muka berbalai. Nampak? Rugi buat asal aja, jangan. Oi, awak ni kuku tu dah panjang. Potong. Tak dengar ustaz cakap tu. Terus potong. Adalah bang, kita nak simpan cantik. Cantik apa? Sila hari bulan bukan aku yang kena cakap ni. Ini ada juga orang yang tak ada ustaz, saya potong semua. Saya cuma simpan satu kuku saja, satu kuku. Apa simpan satu kuku ni? Tak ada, suka-suka je. Kalau suka-suka saya tadi dua bawa kuku kau. Allah, na'udzubillah. Potong. Jangan simpan-simpan. Bila kita nak potong kuku ni, ada sunat-sunatnya pula. Pertama, niat ikut sunnah Nabi. Pasal memang Nabi suruh niat, aku nak potong kuku ikut sunnah Nabi. Dan kemudian cara pula potong kuku tu ialah kita potong jari yang paling mulia. Daripada 10 jari ni, jari yang paling mulia sekali jari apa? Jari telunjuk. Sebab bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk ni akan. Jadi sunatnya kita mulakan dengan jari telunjuk. Jadi jari telunjuk, lepas tu jari tengah, lepas tu jari manis, lepas tu anak jari. Lepas tu pergi anak jari tangan kiri sampai pada ibu jari. Last sekali ialah ibu jari tangan kanan. Kita pun angkat tangan jempol kita. Very good. Kan bagus. Macam apa lah dia tuan-tuan. Jadi kita ingat potong jari telunjuk dulu. Jari telunjuk sampai pada anak jari tangan kanan, lepas tu anak jari tangan kiri sampai pada ibu jari, kemudian pada ibu jarinya tangan kanan last sekali. Kalau potong kuku jari kaki, kita potong kuku daripada anak jari kaki kanan sampai pada ibu jari dia, pada ibu jari kaki kiri sampai pada anak jari kaki kiri. Straight lah, kanan straight sampai ke kiri. Itu sunatnya potong jari kaki. Ya. Kita buatlah dapat pahala. Jadi kita buat tu niat ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi, dapat pahala, dapat kelebihan pula. Bukan saja tuan-tuan. Itu dah pendekkan kuku. Bukan hanya nak pergi ke Mekah baru nak pendek kuku. Sekarang ni pun kita dah amalkan dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, pendekkan misai. Pendekkan misai. Misai ni Allah Ta'ala beri pada orang lelaki saja. Orang perempuan tak ada misai. Kalau orang perempuan ada misai, untuk lelaki lari, dia takut. Sebab misai ni Allah Ta'ala bagi untuk orang lelaki. Ada misai, kau jangan main untuk misai tu, garang tu, ada kehebatan dia, orang tengok takut. Tapi sunatnya pendekkan dia. Jangan biarkan dia panjang untuk bibir. Kita makan, dia makan, kita minum gigi. Untuk tak bagus. Ni zaman penyakit-penyakit ni semua, kita kena jaga kebersihan. Trimkan misai kita. Bukan kita botakkan dia, tapi kita trimkan dia. Trim macam mana Ustaz? Macam misai saya lah, lebih kurang sikit-sikit lah ya. Macam tu. Itu kita sunatkan. Disunatkan pendekkan misai. Dan disunatkan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Ini dua bulu tempat kita punya rahsia kita. Kita buangkan dia. Bulu ketiak dengan bulu kemaluan kita. Cabutkan dia. Kalau cabut sakit dulu, sakitlah. Kita cukurkan dia. Jangan lebih pada 40 hari. Kenapa? Satu hari Allah Ta'ala perintahkan kepada Iblis pergi menghadap Nabi Muhammad SAW.
Jawab apa semua soalan dia. Jadi Raja Iblis pun datang pada Nabi. Dia pun malah merendahkan diri. Jawab apa yang Nabi nak tanya. Nabi tanya. Nabi pun tanya, hai Raja Iblis, di manakah sarang setan-setan kau? Nabi tanya kepada dia. Maka jawab Raja Iblis, sarang setan-setan aku ialah di bulu ketiak dan bulu kemaluan yang tak dipotong lebih pada 40 hari. Nampak tuan-tuan? Jadi mana-mana yang tak dipotong lebih 40 hari, setan bergantung macam tarzan. Nampak? Waktu nak sembahyang pun susah, nak masuk nanti tarik dia kata nanti nampak? Jadi akhirnya semua dah habis. Allah dah habis dah semua. Itulah dia tuan. Waktu kita kena buang ini semua tempat hutan-hutan yang tempat sarang setan ni. Jangan dibiarkan dia. Ini kita nak sembahyang Allah Akbar. Ni kita gantung-gantung. Geli. Isteri tengok pun geli. Apa ni? Tengok. Orang pun tak suka. Maaf tuan-tuan, kita cakap ni beradik lah ya. Tuan-tuan marah ke? Marah Kalau marah saya cabut hari tu. Makut ramai orang ni. Saya seorang tak berani saya. Tapi kita ya, kita membersihkan dia. Ini Islam tuan-tuan, Masya Allah. Agama suci bersih. Bukan pasal kita nak pergi Mekah baru nak buat kerja ni. Sebelum kita pergi Mekah, sekarang pun jadi rutin kita. Dan kalau sekiranya kita rahimah Allah SWT berikan panjang umur dapat kita buat ibadah haji umrah ni, sebelum kita nak jatuh niat nak pakai ihram, kita mandi sunat ihram. Itu sunat yang kedua. Mandi sunat ihram kerana Allah. Mandi sunat ihram ni kita mandi pada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Macam mandi hadap besar. Aduh Ustaz, itu orang perempuan macam mana? Ini sunat. Ini sunat. Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, di antara yang termasuk sunnah ialah mandi bila nak ihram dan ketika nak memasuki kota Mekah. Nabi buat macam tu, jadi kita ikutlah Nabi. Dan untuk orang perempuan, Abu Ustaz saya uzur, saya haid, walaupun uzur haid pun, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, perempuan yang nifas dan haid hendaklah dia mandi lalu berihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali tawaf. Janganlah dilakukannya sehingga dia suci. Jadi kalau orang perempuan dalam uzur, orang perempuan dalam nifas nak buat haji, nak umrah, nak mandi ke sungai ihram, yes, mandi dia. Aduh Ustaz, kalau kita mandi nanti rambut-rambut kita tumbuh macam mana? Rambut-rambut tumbuh tu kita kumpulkan dia. Kumpulkan dia, simpan dalam plastik. Nanti bila kita suci bersih, nak mandi hadap besar, kita bawa rambut itu sekali. Aku mandi hadap besar atas seluruh tubuh badan itu kerana Allah. Jadi air itu kena kepala kita. Nah terus kita pun basahkan rambutnya dalam plastik kita itu, kita pun basahkan dia. Itu hukum dia. Jadi itu perempuan pun masih lagi disunatkan mandi sunat ihram ya, walaupun dia dalam uzur ya. Cuma dia tak boleh tawaf, itu saja. Dia boleh pakai ihram, boleh jatuh niat umrah, boleh jatuh niat haji. Kalau dia buat haji, dia boleh pergi wukuf Arafah, boleh bermalam Muzdalifah, boleh melontar jamrah, semua upacara haji dia boleh buat. Cuma dia tak boleh tawaf. Tunggu nanti bila bersih, baru kau mandi, baru kau kerjakan tawaf. Itulah dia tuan-tuan. Jadi hikmah kebersihan ini sangat banyak. Ya, sebab kalau kita lihat agama Islam ni agama kebersihan, tapi kebersihan ini bukan pada zahir saja, zahir dan batin. Kita mandi pakai wangi sabun bagus, kita pakai ihram warna kain putih bersih bagus, kita pakai kain mahal, wah bagus. Tapi ini semua Allah tak kira. Yang Allah kira yang dalam tu. Apa dalam tu? Hati kita. Ini hati yang Allah Ta'ala tengok. Sebab itulah hati ini pun nak dibersihkan. Sebab itu dalam hadis Nabi sabda, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan harta kamu, tetapi Allah melihat hati kamu dan amalan kamu. Tuan dia, kita cantik muka kita, kita baju kita mahal, Allah tak pandang. Tapi Allah pandang amalan kita dan hati kita. Kita disyukurlah pada Allah Ta'ala tuan ya. Amalan kita ni banyak yang kurang, dosa pun banyak pula. Tapi semua tu Allah Ta'ala tutup saja dalam hati kita. Allah Ta'ala bukakan depan orang ramai, kita cantik,
kita badan kuat, sehat, kita sembahyang, kita pakai telegong, kita pakai serban, orang itu bagus, orang ni warak, orang ni baik, orang ni, tapi orang tak tahu ke dalam hati kita. Andai kata kalau Allah buka hati kita depan orang ramai, ya Allah, macam ini kau, tak sangka, jahatnya kau, busuknya hati kau. Astagfirullah, malu kita tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasihlah Kau telah menutupkan segala keaiban kami di dunia ini dari pandangan manusia. Tutupkanlah juga keaiban kami di yaumul qiyamah, ya Allah. Terimalah amanah kami yang seadanya ini. Ampun dan maafkanlah kelemahan dan kekurangan kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita pun kena bersihkan hati kita. Macam mana nak bersihkan hati kita? Itulah kita banyak bertaubat kepada Allah. Sekarang ni tuan-tuan, penyakit-penyakit ini sebagai amaran Allah. Ingat, mati itu boleh datang bila-bila. Bukan hanya orang tua, bukan hanya negeri-negeri lain. Negeri kita sekarang ni pun dah keadaan oren dah. Yang keadaannya membimbangkan. Jadi kita kena jaga amalan kita yang mana sudah-sudah tu sudahlah, taubatlah, tak mau buat lagi dosa, tak maulah. Ya Allah, aku taubat padamu ya Allah. Taubatlah betul-betul hati kita. Ini pula kita nak pergi ke tanah suci. Sudahlah, bersihkan hati kami. Bersihkan hati kita seperti mana kita nak ke tanah suci. Sucikan hati kita juga. Nah, itulah dengan banyak istighfar. Sebab itu kita mulakan kita kelas kita iaitu dengan bacaan istighfar. Kenapa? Sebab kita nak pergi ke rumah Allah, nak menghadap Allah, nak bersihkan hati kita. Jadi seorang guru namanya Syekh Syibli rahmatullah alaih, dia pergilah menziarah seorang murid dia yang baru balik haji. Dan dia pun bertanyalah pada murid dia. Syekh bertanya, adakah mencuci dirimu dengan bermandi dan berwudu? Maka murid jawab, ya, saya mencuci diri saya dengan cara yang demikian. Maka gurunya tanya lagi, pada ketika itu adakah kamu juga menjadi suci daripada semua dosa dan kesalahan? Maka kata murid, tidak, yang itu saya tidak boleh kata. Jadi katalah gurunya, kalau macam tu kau belum mensucikan diri kamu. Zahir saja yang kau telah suci, tapi hakikatnya kau belum suci lagi. Satu orang wali Allah yang bernama Tok Kenali. Tok Kenali ini dia orang Kelantan. Dia wali Allah. Dia orang pertama membuka sistem pelajaran puluh di Kelantan. Dia belajar kat Mekah. Dia kemudian bila dia balik dia buka puluh. Jadi dia dah mengajar murid ramai. Satu murid itu jemputlah tuan guru, silalah ke rumah saya ada kenduri. Jadi tuan guru kata okeylah, nanti besok aku datang. Kemudian tuan guru pun pakai baju cantik lah, putih. Kemudian tengah jalan tu tuan guru jalan ke atas batas. Batas tu maknanya di orang kata tempat sawah padi tu adalah tebing-tebing tu, ada jalan kat tebing tu. Saya jalan kat tebing tu, kemudian tuan guru dia jatuhkan diri dia dalam sawah. Ambillah kotor baju dia. Kemudian dia pun katalah kepada murid-murid ikut, bagi tahulah tuan rumah, tuan guru tak boleh datang, baju dah kotor dah. Jadi murid-murid lain pun sampailah ke tempat jemputan tu, bagi tahulah kepada tuan rumah, tuan guru tak dapat datang. Tadi dia pakai baju cantik, kemudian lepas tu dia jatuhkan diri dia kat dalam sawah, kemudian lepas tu dah baju kotor, dia kata dia tak boleh datang. Tuan rumah pun dengar, dia pun menangis. Kenapa dia menangis? Dia dapat apa faham dia? Apa guna baju cantik kalau dalam masih kotor lagi? Allah. Itulah tuan dia. Ini pun macam itulah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Buangkanlah kotoran-kotoran dan kegelapan dari hati kami ya Allah. Kami mengaku diri kami ini banyak dosa ya Allah. Kami tahu kami hamba yang banyak buat kesalahan, tapi kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Terimalah permohonan kami dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Adab yang keduanya membersihkan diri, dan adab yang ketiganya ialah kita memakai pakaian ihram. Jadi nak pakai ihram ni, kita akan menunjukkan cara-cara pakai ihram. Tapi cukuplah sampai sini sajalah. Jadi kita berhenti di tempat adab yang ketiga. Wallahu a'lam. Terima kasih.